العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya pengerusi serta Al-Jatun Kuasa Surau dan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada tengah hari ini. Sementara kita menunggu masuknya waktu solat zuhur dan juga solat fardu Jumaat, kita isi sedikit jiwa kita dengan pengisian ilmu. Mudah-mudahan hari ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala Allah agar pelihara kita daripada segala wabak penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19, dan Allah angkat segera daripada muka bumi ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikut jadual saya 2 minggu lepas tapi ada masalah kesihatan sikit, diganti oleh Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad daripada Jakim. Tapi kali ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kita ni, sebab itu kita sebut dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-34, ayat 34. Ada 5 perkara yang Allah rahsiakan. Ada 5 perkara yang Allah rahsiakan. Antara salah satunya adalah wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghadan. Tak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang bakal dia buat esok. Walaupun kita dah merancang, walaupun kita dah tulis dalam diary kita, walaupun kita dah lock jadual kita, tapi kalau Allah kata tak. Tapi kalau Allah kata ya. Maksudnya wa ma tadri nafsum bi ay wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghadan. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang bakal dia buat esok. Ya, alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita duduk dalam majlis ilmu, selain pada niat kita untuk menaikkan ibadah fardu Jumaat, mudah-mudahan dikira sebagai pahala iktikaf yang besar. Yang kedua adalah mudah-mudahan dia akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya kita layak untuk boleh syafaat Nabi SAW dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Apa saya nak kongsi pada tengah hari yang berbahagia ini insya-Allah, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, ada 4 perkara yang menghalang hijrah seseorang. Ataupun dengan bahasa yang mudah, ada 4 perkara yang menghalang seseorang tu nak jadi baik. Kita kadang-kadang berazam nak jadi baik, bila masuk tahun baru kita berazam nak jadi baik, bertahan 2 minggu je, kadang-kadang bertahan sebulan je, lepas tu kita lupa balik semula. Bila datang tahun baru, azam yang sama juga, sebab azam yang tahun lepas tak berjaya kita capai, bertahan 2 minggu, lepas tu kita lupa dan kita lalai. Contohnya tahun baru Hijri ni aku nak berazam solat 5 waktu berjemaah di masjid. Solat 5 waktu berjemaah di masjid ni, alhamdulillah masjid dah dibuka dah. Kita nak berazam, rindu nak pergi masjid, berazam kalau buka ni nak pergi masjid setiap waktu. Tapi bertahan kadang-kadang seminggu je, kadang-kadang sebulan dia paling lama bertahan, lupa balik, hayal balik. Kenapa? Sebab itu Imam Al-Ghazali disebut ada 4 perkara dalam kitab Minhajul Abidin. Minhaj adalah modul ataupun program Abidin, para hamba Allah. Jadi kita selaku hamba Allah ni kena rujuk kitab tu, Minhajul Abidin, modul bagi para hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam kitab tu ada 4 perkara yang menghalang seorang ni nak jadi baik. Yang pertama, rupanya musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Sebab kita ni insan. Tuan-tuan, insya-Allah tengah hari ni kita bawa dari sudut bahasa je, mudah-mudahan ya. Sebab tengah hari ni kita kita nak rehatkan minda, kemudian panas di luar, lepas ni nak sambung balik kerja. Kita tak nak yang berat-berat, kita nak ringan-ringan je. Kita bersentuh di sudut bahasa supaya kita kenal siapa musuh utama kita. Musuh pertama kita adalah diri kita sendiri. Sebab kita ni insan ini berasal daripada kalimah nisyanun.
Nisyan ni maksudnya lupa. Rupa-rupanya kita, nama insan ni, kita adalah makhluk Allah yang pelupa. Makhluk Allah yang pelupa. Tapi bukan Allah nak hina kita sebab Allah beri kita nama insan, seolah-olah kita panggil pelupa, pelupa. Tak. Allah panggil kita insan supaya kita sedar diri bahawa kita ni memang sering lupa, memang sering lalai. Memang sering lalai. Kalau kita terjemah dalam bahasa Arab, manusia, lagi teruk tuan-tuan, mujur manusia ini bahasa Melayu. Kalau diambil perkataan manusia, ma ni adalah suatu petunjuk kepada yang banyak. Contohnya kalau kita kata bila kau nak datang rumah aku, kita tak ada tahari lagi, tak tahu bila, kita kata fi yaumin ma, pada suatu hari yang tak tahu bila. Ada perkataan ma tu. Nusia dia berasal dari kalimah nasia. Nasia ni lupa, nusia dilupakan. Jadi manusia banyak sangat dilupakan manusia. Banyak sangat dilupakan manusia. Sebab itu saya cakap manusia ni bukan bahasa Arab. Mujur bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab lagi teruk kita ni. Lagi teruk kita ni. Dan paling teruk sekali orang Melayu ataupun orang Asia ni, sebab dia makan nasi. Nasi, nasia juga asal usul kalimahnya. Nasi yang menyebabkan lupa. Nasi yang menyebabkan lupa. Mampus kita. Dalam manusia banyak sangat dilupakan. Makan nasi pula tu. Mujur tuan-tuan di bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Tetapi insan ni bermaksud nisyan, lupa. Kita adalah makhluk Allah yang sering lupa. Sebab itu Allah turunkan ada 4 penggera untuk kita, jangan kita lupa ataupun terus lalai. Yang pertama namanya Al-Quran. Ini nama Al-Quran. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra. Zikir, zikra tu peringatan. Jadi Al-Quran ni peringatan kepada kita supaya kita tak terus lupa. Tuntutan pula daripada kalimah Quran, dia berasal daripada kalimah qara'a. Qaf, ra, alif ada hamzah atasnya, qara'a. Qara'a maksudnya baca. Dan wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, fa'il amar, command, perintah, suruhan, bacalah. Bacalah. Jadi Al-Quran kalau kita tak baca, dia takkan jadi peringatan pada kita. Al-Quran kalau kita tak baca, dia takkan jadi peringatan pada kita. Sebab dalam Al-Quran ini adalah zikra, semua peringatan. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, buat macam ni kalau nak masuk syurga, buat macam ni kalau nak dapat rahmat Allah. Jangan buat macam ni, jangan tiru orang dulu yang telah dimusnahkan oleh Allah. Jangan tiru kaum yang dilaknat. Sebab itu Al-Quran ini adalah zikra, peringatan. Sebab itu tuntutan pula kita adalah zikra, kena baca. Bukan sekadar sekarang ni Al-Quran zaman kita ni dia jadi apa? Barang hantaran tuan-tuan. Barang hantaran. Bila kita hantar dulang, nak bertunang ke, nak merisik ke, nak nikah ke, satu dulang tu mesti ada Al-Quran. Kenapa letak Quran kita tanya? Sebab keberkatan Al-Quran. Kalau sekadar Al-Quran yang direbinnya, yang dibungkus dengan kain lah sebagainya, dihias cantik-cantik, tapi kalau tak dibaca, tak diguna tuan-tuan. Tak dibaca, tak diguna. Kan? Sebab itu Al-Quran ni kena baca. Kalau kita tak pandai baca, kena rujuk kepada orang yang pandai. Kena rujuk kepada orang yang pandai. Saya suka bawa kisah P. Ramlee bila dia tak kerti baca surat. Bila Aziz baca bunyi syair, kan? Bila Sudin baca bunyi Arab, Ramlee baca tak bunyi langsung. Tapi apa yang dia nak tahu isi kandungannya, dia pergi ketuk bilik Kak Ani tu, pembantu rumah tu. Siapa nama? Ibrahim Pendek punya makwa, Kak Ani tu. Ketuk, Kak Ani, tolong bacakan surat ni boleh, dia kata. Dah tiga-tiga ni tak boleh baca ke? Dia kata, bukan tak boleh baca Kak Ni. Aziz baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramlee baca tak bunyi langsung. Oleh kerana dia tahu isi kandungan surat tu, akhirnya dia jumpa Kak Ni baca ke hadapan saudaraku si bujang lapuk. Terus ada reaksi pada diri dia. Dia tahu nama kita. Dia tahu nama kita. Lepas tu teruja nak tahu lagi. Apa lagi Kak Ni? Saya telah mendengar suara saudara bertiga mendayu-dayu minta maaf.
Di sini saya sudi untuk memaafkan, dan saya ingin bertemu salah seorang daripada anda jam 1 malam. Kan? Itu isi kandungan surat tu. Bila dia kata, dia tahu nama kita, sama juga kalau kita faham, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tak ada reaksi daripada diri kita? Kita bukan orang beriman ke? Satu. Kalau kita rasa kita tak beriman pun, ada ayat Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Relax lagi kita selamba Allah panggil, tak ada reaksi. Tapi kalau kita tahu dah, ya alladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Dia kata cakap dengan Allah, ya, I'm ready. Saya dah ready ya Allah. Saya dah ready dah ya Allah. Sebab Allah panggil kita bila kata kutiba alaikumusiyam, difardukan puasa kepada kamu. Ya, saya dah ready wahai Allah. Tu. Sepatutnya macam tu. Kita kena faham. Sebab itu kalau kita tak faham, kita kena rujuk kepada orang yang ahli dari sudut Al-Quran ni, tafsirnya. Tak boleh baca ikut tafsiran sendiri, bahaya Al-Quran. Satu, bahasa Arab. Yang kedua, kadang-kadang yang dimaksudkan itu bukanlah yang dimaksudkan, dia ada yang lagi dalam. Yang lagi dalam. Kita kena tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kalau tak, tuan-tuan pening, pernah dengar tak cerita Rasul Melayu yang mengaku jadi Rasul tu? Macam mana dia boleh mengaku jadi Rasul? Sebab dia kata surah Yasin turun kat dia. Surah Yasin turun kat dia, dia kata. Bila dia berdebat, dia baca Yasin, dia tak belajar tafsir habis lah. Yasin, dia terjemah Yasin. Sedangkan dalam tafsir Ibn Abbas, Yasin tu ialah ya anisin, wahai Muhammad. Itu nama Nabi Yasin tu ya Muhammad. Innaka laminal mursalin, engkau, sesungguhnya engkau, yang ini Muhammad, diutus jadi Rasul. Dia terjemah Yasin, Yasin dia kata, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau tu saya lah dia kata. Laminal mursalin, benar-benar diutus di kalangan para Rasul Allah, dia kata. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau tu diingat Allah tujukan kepada dia, bukan innaka tu Muhammad. Tu kalau tak bincang. Jadi innaka, dia kata ka tu engkau, saya lah dia kata. Jadi berdebat lagi. Innaka, Tuan Haji, innaka ini Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad. Dia pun dia kata, betul lah, innaka Muhammad diutus jadi Rasul kepada orang-orang Arab. Innaka, ka engkau tu saya diutus jadi Rasul kepada orang-orang Melayu. Dia boleh terjemah kat situ pula. Sebab itu kena rujuk kuliah-kuliah tafsir yang dianjurkan masjid, surau, kena join. Seronok tuan-tuan kalau kita belajar tafsir ni, kita dapat gali dalam, lagi dalam, seronok kita. Kalau sekadar baca je, sekadar baca kita tak ada apa-apa pun sebenarnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, alat penggera yang diberikan oleh Allah pada kita adalah Nabi, Rasul, Nabi. Sebab Nabi ini nadhirun mubin, pemberi ingat yang nyata. Itu kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk, kita baca tiap-tiap malam tiap-tiap malam selepas solat Isyak. Sebelum balik tu, kita baca surah Al-Mulk dulu. Kita lupa pada ayat yang ke-8. Tak silap saya 8 ke 6. Takadu tamayyadu minal ghaiz. Api neraka Jahannam ni, dia punya marah bila dicampakkan orang ke dalam api neraka ni, saking nak pecah. Apinya terus marah sangat api neraka ni. Dan ditanya, alam ya'tikum nadhir, tak datang kepada kamu pemberi ingat ke tentang api neraka ni? Lalu kata, qalu bala, ya datang kepada kami pemberi ingat. Fakadzabna, dan kami dustakan dia. Jadi Nabi SAW datang untuk ingatkan kita, jangan buat ni kalau nak ikut aku dalam syurga, jangan buat ni, nanti kamu akan dicampak dalam neraka Allah. Nabi sebagai, sejauh mana kita ikut Nabi SAW. Yang ketiga, penggera yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni tak terus nama insan yang lupa adalah solat. Allah sebut dalam Al-Quran, aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk sentiasa mengingatiku. Kalau orang yang kerja pejabat, kadang-kadang dia start masuk tu pukul 8.30, dia buat kerja khusyuk, nak siapkan paperwork lah, nak siapkan ni, dia kadang-kadang susah nak ingat Allah masa buat kerja. Tapi bila dah azan, Allahu Akbar, dah azan dah, ya Allah, cepatnya masa berlalu, dah masuk waktu zuhur dah, dia angkat takbir, Allah, kan ingat Allah balik. Okey, habis makan, masuk balik pukul 2.30,
buat kerja lagi, hayal buat kerja, nanti tiba-tiba asar, dah asar dah, ingat balik Allah. Jadi 5 kali sehari semalam itu untuk kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, solat. Dan yang keempat, alat penggera yang Allah beri pada kita adalah tazkirah. Macam inilah kuliah ilmu, majlis ilmu, ceramah-ceramah ni tazkirah. Tazkirah ni maksudnya ialah zikir. Zikir adalah peringatan. Jadi tazkirah adalah peringatan pada kita. Kadang-kadang ustaz cakap tu kita sebelum ni lupa, tapi bila disebut sekali lagi, pernah dengar dulu ni kan, jadi kita ingat balik. Tu bila kita insan, Allah tak biarkan kita terus lupa, Allah beri kita 4 penggera. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan manusia ni ataupun kita ni kadang-kadang berniat, berazam nak jadi baik tapi susah nak jadi baik. Tadi sebab kita ni pelupa. Okey. Yang kedua sebab kita hidup atas dunia. Atas dunia ni. Ni musuh kedua kita. Yang kita kena tahu dunia. Dunia ni tuan-tuan, dia berasal daripada kalimah dunuun. Dunuun ni maksudnya ialah sesuatu yang dekat dan sesuatu yang sifatnya sementara. Dunuun ni Allah dah bagi name tag dah. Dunia ini maksudnya adalah dekat dan sementara. Dekat dan sementara. Kalau orang kejar dunia, dia kejar sesuatu yang dekat dan sementara je. Dekat dan sementara je. Kalau kita kali bagi tolak campur dengan 1 hari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun dunia, 60 tahun, 63 tahun kehidupan kita, kita hanya hidup di hadapan Allah 2 jam setengah. 2 jam setengah je. Sebab itu sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab sebut bahawa kehidupan di dunia ni umpama perjalanan musafir dan berhenti sebentar di bawah satu pohon, berehat, bila hilang kepenatan menyambung kembali perjalanannya. Tempoh berehat sebentar bawah pohon yang rindang, yang redup, itulah dunia. Itulah tempoh dunia. Kalau dia terus tidur kat situ, best pula tidur bawah pokok ni, sejuknya kan, dia takkan terus perjalanannya ke akhirat. Dia akan berhenti kat situ je. Dia akan berhenti kat situ je. Tapi kita nak berhenti ni sekadar berehat, bukan nak terus tidur kat situ. Dunia, betul kita tahu. Dunia ini maksudnya sesuatu yang sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Kalau yang terbaiknya kita tahu, kita hidup atas muka bumi ni, kita berusaha nak dapat kesenangan dan kebahagiaan hidup kat dunia ni, tuan-tuan, macam kita beli rumah lah. Macam kita beli rumah. Sekarang ni rumah, ya Allah, kalau rumah teres tu, Masya Allah, 500,000 tak ada lagi bawah 500,000. Susah nak cari bawah 500,000 dah. Kalau di Putrajaya ni lagilah, dekat 1 juta dah harga dia, kan? Dekat 1 juta dah harga. Tak dapat lagi rumah yang 500,000 ke bawah. Semua 500,000. Kita nak beli rumah 500,000 tuan-tuan, kita nak bayar deposit 10% lah. 10% nak bayar deposit 10%. Tak masuk duit lawyer semua tu, 10% lah kita bayar. 500,000 10% 50,000. Kan, 50,000. Berapa tahun kita nak kumpul 50,000 tu? Berapa lama kita nak kerja nak potong EPF tu? Nak cukupkan 50,000 baru boleh keluarkan buat duit muka rumah. Berapa tahun? 10 tahun? Saya rasa lebih kot. Lebih 10 tahun nak dapat 50,000 tu, nak bayar tu. Dah dapat pula kena bayar tiap-tiap bulan. Kalau 500 tu mau 1,800, ada yang sampai 2,000, tengoklah berapa panjang dia ikat. Kalau suami isteri tu boleh kongsi-kongsi. Kalau dia seorang, memang paling murah 1,800. Dah lah keluar 10%, 1,800. Tak cukup dengan gaji dia nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar bil api, nursery anak-anak, belanja dapur, minyak, tol, semua itu. Akhirnya dia terpaksa kerja part time. Kerja part time, buat bisnes online, macam-macam dia buat part time. Sebab nak cukupkan duit dia. Tahu tak, rumah yang kita tinggal, yang kita beli kat dunia ni bakal ditinggalkan. Bakal ditinggalkan, tuan-tuan. Paling sedih kalau kita meninggal, dia insurans kan, habis, maksudnya meninggal owner ni ataupun namanya, tak payah bayar lagi bakinya. Habis edah, isteri kita kahwin lain. Habis edah, isteri kita kahwin lain. Kita kerja macam nak mampus, deposit tiap-tiap bulan bayar. Tiba-tiba meninggal, isteri kita kahwin lain, habis dah kahwin lain, suami baru dia cuci kaki je, maksud tuan-tuan, senang-senang je.
Kita tak bawa rumah tu kan ni. Kenapa kita tak usaha macam kita nak beli rumah dekat dunia ni, macam tu kita berusaha untuk beli rumah ke akhirat yang kekal abadi. Tu saya sebut ni takut juga sebab itu tazkirah ni peringatan untuk tuan-tuan yang mendengar, dan tazkirah ni peringatan untuk saya juga. Itu dunia ini sifatnya dunun, sementara. Bukan tak suruh beli rumah boleh, insya-Allah. Itu memang keperluan dah rumah ni, memang keperluan rumah. Tapi jangan masa yang sama kita kena fikir juga rumah kita di akhirat sana. Kita kena fikir juga rumah kita di akhirat sana. Kalau kita sanggup kerja part time, kerja overtime, jadi ibadah kita juga kena overtime. Ibadah kita juga kena overtime. Macam tu supaya kita dapat bayar nanti rumah di akhirat. Tu yang kedua. Yang kedua, dia berasal daripada kalimah dana'atun. Dunia ini berasal daripada kalimah dana'atun. Dal nun alif hamzah tamarbuta. Dana'atun ni bermaksud hina. Siapa yang kejar dunia, dia kejar hina sebenarnya. Kadang-kadang kita ni, yalah, ada orang cuba sogok kita dengan rasuah, kita ambil, kita rasa kita seronok. Rupanya kita ambil itu Allah hina kita. Allah hina kita, Allah hina. Sebab itu jangan ambil. Sebab itu Allah akan muliakan kita. Allah muliakan kita. Sebab itu kena tahu tentang dunia dulu. Dunia ni ada dua. Jadi bagaimana kita nak hidup dalam dunia ni supaya kita tak tertipu dengan dunia. Dan Allah sebut innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya hidupan dunia ini suatu yang la'ibun, seronok-seronoknya, walahun, suatu yang melalaikan kita. Macam ni kita tak nak lalai? Dua. Para ulama gariskan ada dua solusinya, ataupun sebagai antivirus dia, senjata dia, vaksin dia, ada dua. Pertama, kena ada sifat qanaah. Qanaah ni apa? Berasa cukup dengan apa yang ada. Kita naik kereta kancil 660, bumper hitam, berarti yang low spec-nya, bukan high spec. High spec 850, bumper dia satu color dengan body. Ni 660 manual lagi. Berhenti kat traffic light, tengok orang sebelah kiri ni. Biasa orang kalau traffic light ni kat bahagian kiri ni motor lah. Hujan pula tu, tengok, ya Allah kesian orang sebelah ni dengan anak, dengan isterinya, kan, dengan naik motor hujan. Aku alhamdulillah, walaupun kancil 660 yang low spec-nya, bumper color hitam, manual lagi, alhamdulillah tak kena hujan. Kena rasa cukup dengan apa yang ada. Dia langsung kena hujan, tengok anak dia kecil, insya-Allah, ya Allah kena hujan. Jangan tulis sebelah kanan, tuan-tuan. Tulis sebelah kanan memang laluan kereta. Tulis sebelah kanan tengok BMW. Kita pun pening, macam mana dia boleh beli BMW ni? Kita pening macam mana orang ni boleh beli dapat BMW ni. Bilalah aku nak dapat BMW ni, Allah. Memang kita tak kata bila-bila lah rasa puas, kan? Tahu tak, orang dalam BMW tu bila toleh ke kiri tengok kereta kita, dia kata, ya Allah, kalau tahu aku beli kancil je, kan? Nak servis, ya Allah murahnya. Kalau BMW nak servis berapa? Nak bayar installment bulan-bulan berapa? Yang ni, ya Allah, murahnya. Lepas tu minyak, isi full tank boleh seminggu pergi kerja ulang-alik rumah. Aku isi full tank sehari habis dah. Sehari habis dah. Sampai ke office pula fikir, Allah, nak parking kat mana ni? Sebab kereta BMW panjang. Nak parking kat mana ni? Letak ni. Allah, tengok tak muat ni. Nampak macam ada ruang kosong. Cuba-cuba masuk tak boleh. Kancil senyum je, tuan-tuan. Bas besar-besar ni boleh masuk caca labah je. Caca labah je. Sebab tu orang naik BMW tengok, Allah, bestnya kalau dapat kereta kancil. Kereta kancil, bestnya tengok orang pakai kereta BMW. Tu kena qanaah. Memang susah tapi kena usaha. Yang kedua, kena zuhud. Zuhud ni bermaksud kita meletakkan dunia ini pada tapak tangan kita, bukan pada hati kita. Kita meletakkan dunia ini pada tapak tangan, bukan pada hati. Kalau kita meletakkan dunia ini dalam hati, memang kita nak kejar dunia aja. Kejar dunia. Bila kita ditimpa dengan satu musibah, kita rasa down, kita rasa ni. Tapi kalau kita letak dunia itu di tapak tangan, bukan pada hati kita, anda kata hilang 2,000 ke, kita kata tak apalah. Mungkin ada sedekah-sedekah yang sepatutnya aku keluarkan, tak keluarkan. Mungkin daripada 1,000 ni hak orang lain, yang Allah ambil daripada harta aku, tak apalah. Itu maksudnya kita meletakkan dunia itu pada tapak tangan. Kalau hilang pun tak apa. Itu mungkin Allah nak ambil, nak berikan pada orang lain. Tapi kalau kita letakkan kat hati ni, tak tidur malam, tuan-tuan, 1,000 ni, ya Allah, 1,000 ni boleh bayar rumah, 1,000 ni boleh isi minyak, 1,000 ni boleh pergi
melancong ni 1000. Kalau kita fikir tu, memang kita akan sampai bila-bila lah kita tak akan hidup bahagia atas muka bumi ni. Sebab rupanya dunia ini telah melalaikan kita. Dunia ini telah melalaikan kita. Yang ketiga tu, tadi yang kedua dunia. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang melalaikan manusia adalah syaitan. Syaitan, musuh luaran pula. Tadi musuh dalaman ialah Allah SWT, insan, diri kita sendiri. Musuh luar yang pertama adalah dunia. Musuh luar yang kedua adalah syaitan. Nanti kita bincang musuh dalaman yang kedua, yang terakhir nanti adalah dalam diri kita juga. Syaitan ini, dia sebenarnya berasal daripada kalimah syaitana, shintanun. Syaitana ni dia bermaksud jauh. Para ulama dia mengatakan bahawa syaitan ini dinamakan dia sebagai syaitan. Dia sebenarnya jin. Kita dua je, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia. Dan syaitan, iblis adalah daripada golongan jin, daripada keturunan jin. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Tatkala kami katakan kepada seluruh malaikat untuk sujud pada Nabi Adam, fasajadu, sujud semua malaikat, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni, sesungguhnya dia daripada golongan jin yang engkar tentang perintah Tuhannya. Jadi iblis, syaitan, jin tu adalah daripada sumber yang sama, daripada golongan yang sama. Tapi kenapa dipanggil iblis? Iblis dalam bahasa Arab maksudnya penderhaka. Bila Allah suruh dia sujud, dia tak nak sujud, Allah terus gelarkan dia iblis. Penderhaka, dia kata. Penderhaka sebab dia menderhaka. Dia tak nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa bongkak, dia rasa bangga, kan dah sebesar diri. Okey. Syaitan pula, syaitan ni adalah daripada golongan jin juga. Daripada golongan syaitan itu ada iblis. Daripada golongan jin tu ada syaitan. Syaitan berasal dari kalimah syaitana. Syaitana ni maksudnya jauh. Kenapa ulama kata nama dia jauh? Sebab dia jauh sekali dengan sifat manusia. Jin dengan syaitan dengan manusia ni memang tak boleh join. Memang jauh sangat perbezaan dia antara syaitan dengan manusia ni. Yang kedua, ada ulama kata syaitan ini bermaksud syaitana jauh, iaitu jauh daripada rahmat Allah. Bila dia bongkak, dia takabur, dia sombong, Allah jauhkan terus daripada rahmat Allah. Itu kalau kita faham ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, syayatin. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa? Jejak langkah syaitan akan bawa kita jauh daripada rahmat Allah. Itu maksud syaitan. Yang kedua, dia terbit daripada perkataan syatun, shin alif ta. Syatun maksudnya terbakar. Dia dicipta daripada api, terbakar. Itu nama dia syaitan. Syaitan syatun, terbakar sebab dicipta daripada api. Saya pernah ceramah tuan-tuan dekat Perak, dekat Ipoh. Bukan kat Ipoh, dekat Taiping, sama-sama kat Taiping. Kebetulan bila saya sebut perkataan kita orang KL cakap terbakar, kan? Sampai kat sana dia kata, Ustaz, kalau orang Perak dia tak panggil terbakar, Ustaz, dia panggil terbakar. Kita bakar je, tu kan cerita terbakar je. Terbakar nama dia. Cakap lepas tu saya pun, dia dah kenakan saya dekat dalam forum tu, kat atas pentas, saya kenakan balik moderator. Kalau orang orang Perak, kalau terbakar panggil apa Dia kata panggil, kat sini kalau terbakar panggil terbakar Ustaz. Oh, terbakar. Memang lain dah daripada Johor, KL, Selangor ni memang lain dah. Kalau orang Selangor terbakar dipanggil bomba. Allah, Ustaz kenakan saya. Allah, dia tak panggil terbakar, dia panggil bomba. Kalau terbakar dia panggil bomba. Okay. Jadi syatun maksudnya ialah terbakar, sebab dia dicipta daripada api. Sebab itu bila dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Kau cipta daripada dia tanah yang busuk ini, tapi kau cipta aku daripada api. Api lebih mulia daripada tanah. Okey, itu musuh kita syaitan yang selalu bisik kat telinga kita. Dan syaitan ini punya pula, Allahumma SWT, syaitan punya bisikan, masya-Allah, licik sangat. Dia bukan tak bagi kita solat.
Dia tak bagi kita solat. Dia tak pernah halang kita solat, tapi dia lalaikan kita. Relax asar panjang lagi. Relax asar panjang lagi. Pukul 7 pun boleh solat asar lagi. Relax kan, dia kata. Kita pun nak balik ni jam ni. Okey, balik ni jam ni macam ni. Nak solat dulu sebelum balik ke nak solat kat rumah? Kita kata-kata solat kat rumah je lah, sempat kot solat kat rumah. Kan, kita pun tak apa solat kat rumah. Sampai pula jam, macam mana jam ni? Allahu Akbar, jam ni. Syaitan berkata tak apa. Relax, jangan gabrang sangat. Sekarang ni 7:27 maghrib. Dia pula keluar hadis, man adraka raka'atan fahuwa adraka solat. Siapa sempat solat satu rakaat, dia dapat solat. Dia ambil kaedah tu pula. Tak apa, 7.26 boleh lagi, dia kata. Kau angkat takbir, selesai rakaat pertama, tiba-tiba azan masuk waktu maghrib, tak apa, itu pun dah dikira solat dah. Sebab sebagaimana disebut dalam kaedah bahawa man adraka raka'atan fahuwa adraka. Siapa sempat satu rakaat solat pada waktunya, dia kira lah, walaupun 3 rakaat tu kat solat tempat lain. Ada pula timbul macam tu. Tu kadang-kadang orang golongan agama ni bila dia tahu dalil-dalil ni bahaya. Ustaz Asrul kita ni, kita kadang-kadang tu orang yang tak tahu lagi senang. Orang yang tak tahu lagi senang. Dah nak masuk habis waktu ni, dia terus solat. Dah masuk waktu ni. Kita orang agama ni tahu dalil. Siapa sempat satu rakaat berarti dia sempat lah. Tak apa, sempat. Nampak syaitan, dia licik, dia akan tipu kita. Bagaimana cara nak selamat daripada syaitan? Ada 2 juga. Yang pertama, sentiasa beruduk. Sentiasa beruduk. Jadi bila sentiasa beruduk, syaitan tak akan boleh masuk dalam telinga kita, tak akan boleh bisik. Sebab kita ni ada pendinding kita, uduk tu. Yang kedua adalah kena sentiasa ta'uz, auzubillahi minasyaitanirrajim, isti'azah, minta tolong pada Allah, minta berlindung daripada Allah, daripada syaitan ni. Memang kita tak boleh lari, tapi kita boleh minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ketiga. Dan musuh dalaman kita yang terakhir adalah nafsu. Nafsu dari sudut bahasa Arab boleh diterjemah dengan perkataan al-ishqu, ain shin qaf. Ishqu ni bermaksud suatu yang mengasyikkan, hayal, satu menghayalkan kita. Kalau kita memiliki nafsu yang baik, nafsul mutmainnah yang selalu kita ajak buat kebaikan, bila kita dalam kebaikan, kita akan hayal dengan kebaikan tu, rasa seronok dengan kebaikan tu. Baca Al-Quran, kita rasa kemanisan Al-Quran tu. Tapi kalau kita tak ada nafsu yang baik, kita rasa Allah satu muka je, aduh, pedih mata. Seolah-olah macam ada gas memedih mata. Baru satu muka tu. Tapi kalau kita mengajak handset yang kecil tu, main Mobile Legend, main tu, wah, tak perasan kita. Dah 2 jam mengadap punya benda kecil, 2 jam tak perasan. Baru ngadap Quran, satu muka terus, pedih mata. Pasal pedih mata ni, kan? Baru satu muka. Sebab kita tak rasa kemanisan dia. Kenapa tak rasa kemanisan dia? Dalam diri kita ni tak ada namanya nafsu mutmainnah. Dia ada nafsu ammarah yang selalu ajak kita buat jahat, ataupun nafsu lawamah, iaitu nafsu yang kita buat jahat lepas tu menyesal. Allah, menyesal aku, Allah, lepas buat dosa ni, Allah, astagfirullahalazim, kenapalah aku buat tu. Tapi besok buat lagi, menyesal lagi, buat lagi, menyesal lagi, tu lawamah namanya. Lawamah namanya. Kalau kita ada nafsul mutmainnah, dia akan buat kita sentiasa kepada kebaikan. Kita rasa sonok kepada kebaikan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, yang satu insan itu, insya-Allah dalam Ramadan kita sentiasa ingat pada Allah, sebab kita sentiasa berpuasa. Kita nak buka je, belum masuk waktu lagi. Hatta nak berbuka pun, Bilal dah azan dah, Allahu Akbar, dia toleh tengok imam dulu. Imam dah makan belum? Imam dah makan, baru makan. Selagi imam tak suap, dia tak makan, takutnya. Sebab itu dalam Ramadan, insya-Allah, insan kita lupa ni, kita takkan lupa. Sebab kita sentiasa sebulan ni dalam ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Sebab kita sentiasa dalam ibadah. Siang kita puasa, malam kita tarawih, tengah malam kita bangun tahajud, dekat-dekat subuh kita bangun sahur, sambung lagi puasa. Jadi kita takkan ada masa untuk lalai, sebab kita sentiasa dalam ibadah pada Allah. Yang kedua, dunia. Sebab tak kita tinggalkan dunia. Dunia ni makan. Dunia ni makan. Dunia ni makan. Jadi bila kita
tinggal yang kita nak seronok dunia, nak makan, kita dah tinggal dunia sebenarnya dalam Ramadan. Yang ketiga, syaitan. Syaitan pun diikat oleh Allah dalam bulan Ramadan. Tapi ada sesuatu yang lepas, yang memang ini sentiasa ikut kita, dan inilah yang biasa melalaikan kita. Apa dia? Nafsu. Sebab itu kalau kita memiliki nafsu yang tak baik, kita rasa seronok benda tak baik. Bila kita buat benda tak baik, benda dosa, kita hayal. Macam orang kata buat perkataan asyik. Kau dengar lagu, macam dia dengar lagu tu dah asyik je. Orang panggil, Mat, tak toleh dia. Dia asyik. Kau ni asyiknya dengan lagu ni. Asyiknya dengan lagu. Perkataan asyik tu. Asyiknya dengan lagu. Hayal dia dengan lagu. Jadi orang yang selalu dengan maksiat, sebab ada dia nafsu ammarah ataupun lawamah, dia akan hayal, dia lupa bahawa Allah sedang murka pada dia, Allah sedang marah dia. Ya, Allah sedang marah pada dia. Ya, sebab itu tuan-tuan, kita bulan Ramadan ni lah kita kena ambil peluang untuk tarbiyah nafsu kita sebaik-baiknya. Tarbiyah nafsu sebaik-baiknya. Sebab perasan tak, daripada nafsu ammarah yang selalu kita buat kejahatan dalam bulan Ramadan, sikit-sikit kita kata mana boleh Ramadan saya kan. Okey, satu belum kan? Dah. Okey, kita kata sikit-sikit kita tinggal Ramadan, tak boleh buat dosa Ramadan. Okey, tu. Kemudian kalau kita ada nafsu yang, perasan tak kita, bila kita masuk dalam bulan Ramadan, tingkatan nafsu kita secara tak langsung Allah letak pada nafsu peringkat kelima. Dia peringkat tertinggi, peringkat ketujuh, dia panggil kamilah, nafsu para nabi dan para rasul Allah. Yang kelima ni pada nafsu dia panggil radiyah. Apa yang ada dalam nafsu radiyah? Dia menganggap suatu perbuatan yang makruh itu seolah-olah haram bagi diri dia, dan menganggap suatu perbuatan yang sunnah itu seolah-olah wajib bagi diri dia. Perasan tak kita sampai tahap ni? Ya, kita sayang nak tinggal tarawih, sedangkan tarawih itu sunnah je. Sayang nak tinggal tarawih. Kalau kita tak solat tarawih kat masjid, kat rumah sebelum tidur mesti buat. Satu lagi, buka, kita takut makruh ni macam haram. Nak korek hidung bulan Ramadan, takut sangat. Takut sangat. Sebab itu kita dah sampai tahap nafsu yang ke 5 dah. Tapi bila kita habis Ramadan, jatuh balik ke nafsu ammarah ataupun nafsu lawamah. InsyaAllah tuan-tuan, ada kesempatan masa kita jumpa lagi. Jadi cukup sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.